Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menyambut Hari Raya yang kedua bagi seluruh umat Islam yang menyambut Hari Raya pada hari kemarin dan hari ini. Okey, semua trending sekarang di media sosial, huru hara raya. Kenapa jadi macam tu? Kerana tiba-tiba kata mereka mengejutkan. Hari Raya diumumkan, tiba-tiba mengejutkan. Tapi kan itu satu berita gembira. Okey. So, saya ingin mengucapkan sebagai admin The Twin TV, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh rakan-rakan, sahabat handai, taulan, saudara mara yang beragama Islam dan juga semua subscriber dan viewer di dalam channel saya. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, tapi saya rasa saya tak ada salah secara batin kepada kamu. Maaf zahir, tapi batin tak ada ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang masih hari raya, so masih lagi aura raya. Tetapi selepas hari raya ini tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi episod demi episod akan berlangsung. Perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Persekutuan pula selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Tentang SRC International pastinya akan berjalan di Mahkamah Persekutuan. Tetapi mahkamah-mahkamah yang lain masih lagi di peringkat awal untuk 1MDB, LHDN, Tenor dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tetapi bagi SRC International pula tuan-tuan dan puan-puan, secara rasminya Datuk Seri Najib Tun Razak telah memfailkan sebanyak 94 alasan mengapa beliau mesti dibebaskan. Tetapi harus diingat ketika di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, maafkan saya, ketika di Mahkamah Rayuan tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengemukakan sebanyak 307 alasan. 307 alasan mengapa beliau sepatutnya dilepaskan. Tetapi akhirnya beliau kalah juga. Adakah 94 alasan ini dapat mengalahkan 307 alasan yang telah diberikan dulu? Sila berikan komen kamu. Apa pendapat kamu? Adakah beliau boleh menang dan tidak? Okey, ada satu artikel yang memang agak menarik, yang memang saya suka, dan di setiap minggu saya akan baca artikel ini di sahbudin.com.net. Okey, sahbudin.com.net ini satu artikel laman web yang memang selalu mengeluarkan artikel yang memang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Jika 307 alasan, jika 307 alasan telah gagal di Mahkamah Rayuan, apakah 94 alasan di Mahkamah Persekutuan mampu membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengemukakan 94 alasan di dalam petisyen beliau di rayuannya di Mahkamah Persekutuan berhubung mengapa beliau harus dibebaskan daripada tuduhan menyeleweng wang dana SRC International sebanyak berjumlah 42 juta ringgit Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Rayuan di Mahkamah Persekutuan ini adalah proses terakhir Najib Razak sama ada beliau akhirnya akan dibebaskan atau beliau akan menerima hukuman sebagaimana yang telah dijatuhkan sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak adalah penjara selama 12 tahun dan juga denda 210 juta ringgit Malaysia. Ini adalah sejarah pertama di dalam negara Malaysia sejak dari dulu-dulu sehinggalah sampai Malaysia moden sekarang ini buat paling kali pertamanya Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri disabitkan bersalah dengan rasuah, dengan pengubahan wang haram dan penyelewengan dan banyak lagi, dan dikenakan dikenakan denda 210 juta ringgit Malaysia dan denda 12 tahun. Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan mencipta sejarah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Hukuman ini bagaimanapun dibenarkan ditangguhkan sehingga rayuan selesai. Antara alasan yang telah dibangkitkan dalam petisyen itu ialah Mahkamah Rayuan telah tersilap
telah tersilap dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap perayu iaitu Najib Razak atas kesemua 7 pertuduhan dan memanggilnya untuk membela diri. Tuan-tuan dan puan-puan, alasan lain yang telah disebut ialah bahawa kedua-dua Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan telah menggunakan logik dan rasional menggunakan logik dan rasional sendiri yang bercanggah dengan bukti yang dikemukakan berhubung dakwaan 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan pengubahan wang haram, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam petisyen rayuan yang telah difailkan melalui Tetuan Syafi'i & Co. semalam, Datuk Seri Najib Tun Razak yang pada ketika ini berusia 68 tahun sudah, tuan-tuan dan puan-puan, mendakwa beliau terkilan. Beliau terkilan dengan kesilapan serius dalam fakta dan undang-undang yang diputuskan oleh kedua-dua mahkamah dalam alasan penghakiman yang telah dikemukakan. Sebelum ini, dalam proses rayuan di Mahkamah Rayuan, pasukan peguam Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengemukakan sebanyak 307 alasan mengapa bekas Perdana Menteri itu harus dibebaskan daripada hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi. Peguam Harvinderjit Singh yang mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak mengesahkan petisyen rayuan tersebut telah merangkumi 307 alasan itu telah difailkan pada 19 Oktober tahun lalu. Ini bagi rayuan Mahkamah Najib Razak di Mahkamah Rayuan. Tetapi untuk di Mahkamah Persekutuan, Datuk Seri Najib Tun Razak bersama pasukannya berjaya mengemukakan 94 alasan, tuan-tuan dan puan-puan. Antara alasan petisyen rayuan tersebut, Najib mendakwa beliau gagal mendapatkan perbicaraan yang adil dan seksama kerana kekhilafan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan tindakan pihak pendakwaan yang menafikan haknya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah petisyen beliau di Mahkamah Rayuan. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan membuat keputusan untuk mengekalkan hukuman hukuman daripada keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dan tetap mengekalkan 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Tuan-tuan dan puan-puan, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang membuat keputusan tersebut telah diketuai oleh Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama dengan Hakim Datuk Haszaina Mehat dan juga Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Merah. Panel Hakim Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi adalah betul apabila mendapati bahawa 3 pertuduhan pecah amanah terhadap Najib telah dibuktikan tanpa keraguan yang munasabah. Panel hakim juga telah bersetuju dengan keputusan hakim perbicaraan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri ketika itu mempunyai kepentingan peribadi dalam kabinet apabila beliau meluluskan jaminan kerajaan sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia daripada kumpulan wang persaraan yang diperbadankan KWAP kepada SRC International. Hakim Mahkamah Rayuan Abdul Karim Abdul Jalil juga memutuskan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak mempunyai kuasa penuh ke atas SRC International serta pengetahuan mengenai kemasukan 42 juta ringgit ke akaunnya di antara tahun 2014 dan 2015. Beliau turut memutuskan bahawa 42 juta aliran wang keluar daripada SRC International dan ke beberapa syarikat yang dilakukan bagi menyukarkan pengesanan dan mengelak dikesan oleh pihak berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, Mahkamah juga bersetuju dengan hakim perbicaraan bahawa terdapat penyelewengan jelas sebanyak 42 juta ringgit Malaysia oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk kegunaannya sendiri. Abdul Karim berkata dakwaan pembelaan kewujudan derma daripada Arab Saudi yang masuk ke dalam akaun Najib adalah tidak boleh dipertahankan. Beliau menambah, tidak ada sebab untuk wang itu terlebih dahulu didepositkan ke akaun SRC International yang merupakan entiti milik penuh Kementerian Kewangan jika ia sememangnya derma daripada Arab Saudi. Perlu aku lucu jugalah benda ni. Kes rayuan Najib ini adalah kes yang paling ditunggu-tunggu, bukan saja di negara kita tetapi juga di seluruh dunia.
Di beberapa negara Amerika Serikat, Singapura, dan UAE misalnya, sudah ramai yang telah dihukum bersalah berhubung skandal 1MDB. Dan SRC International adalah anak syarikat 1MDB pada asalnya sebelum dipindahkan ke Kementerian Keuangan. Di Mahkamah Rayuan, tuan-tuan dan perempuan, sebelum ini, 307 alasan Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah dikemukakan oleh pasukan peguam belanya dan ia gagal membebaskan beliau. Sekarang apakah pula nasib Datuk Seri Najib Tun Razak dengan hanya 94 sahaja alasan yang dibentangkan di Mahkamah Persekutuan? Sama-samalah kita nantikan perkembangannya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat Hari Raya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Okey, so jangan terlalu makan banyak kambing, nanti keluar gaut susah. Denyut nadi suara rakyat. Kamu komen banyak-banyak. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.